Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Sufi, as usual, recite doa for today, class. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you so much, Sufi. Alright, Amir Ikhwan, you will recite istighfar, salawat and doa with me, alright? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله sorry العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alright, I want you to do like hands like this. I want to start recite doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. You are the most knowledgeable, intelligent and wise. Grant us your knowledge and wisdom so that we can be your caliph in this world. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Indeed, you are the most knowledgeable, intelligent and wise. Grant us your knowledge and wisdom so that we can be your caliph in this world. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Indeed, you are the most knowledgeable, intelligent and wise. Grant us your knowledge and wisdom so that we can be your caliph in this world. Amin, 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 ya Rabbal Alameen. Thank you so much, everyone. And we do hope that Allah will smooth our lesson for today. Next, okay, we will continue to learn about the new hadith. Last week hadith tentang apa, Amikwan? Last week hadith is about what? Last week punya hadith kita bincang apa? Jangan cakap tipu. Jangan cakap tipu. Don't say lies. Jangan membohong. We don't want to be called as munafik. But today, thank you so much, Amikwan. But today, we are going to learn about the new hadith, which is the name is cooperation among Muslim. Apa maksud cooperation ni? Maksudnya kerjasama. Ingat lagu tu? Apa yang penting? Kerjasama. That song. Okay. Kerjasama among Muslim. Cooperation among Muslim. Okay. So teacher baca sikit. An Abi Musa radhiyallahu anhu an-nabi anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni maksudnya berkata tau. Innal mu'mina lil mu'minina kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ah muttafaqu alaihi.
Teacher nak admit Fida kejap. Okay, narrated Abu Musa, diceritakan semula, narrated again by Abu Musa radhiyallahu anhu. The prophet ni siapa? Prophet ni siapa? Bila kita sebut prophet ni siapa? Nabi Muhammad. Teacher nampak, okay? Ambil ikuan kita. Okay. Said, a believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other. Maksudnya kita ni orang Islam kena percaya dekat orang Islam. Kalau kita ni bersatu, orang Islam bersatu dengan orang Islam, bersatu lagi dengan orang Islam, bersatu lagi dengan orang Islam, bersatu. Dia macam apa? It's like a building whose different parts enforce each other. Means macam dalam satu building tu, kalau tak ada tiang, kalau building ada tiang je, boleh ke hidup? Boleh ke awak tinggal dalam building tu? Rumah awak ada tiang je, boleh ke? Tak boleh kan? Okay, dalam satu rumah tu kena ada apa? In our home, dekat satu rumah tu kena ada apa? Dekat building tu. Sekejap, teacher lukis sikit bagi awak nampak. Okay, dekat satu rumah ni, rumah awak ada tiang je, boleh ke hidup? Boleh ke awak tinggal dalam rumah ni ada tiang je? Lantai tak ada, atap tak ada, dinding tak ada, floor tak ada, semua tak ada. Tapi ada tiang je, ada tiang besi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh hidup ke? Boleh ke awak hidup ni? Boleh ke awak tidur dalam rumah ni? Cannot kan? Tak boleh kan? So sama juga. A believer ni maksudnya Muslim lah. A believer ni Muslim yang percaya Tuhan. Okay, Muslim. A believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other. Means dalam satu rumah tu kalau tak ada dinding je memang tak boleh survive. Awak nak tidur mana? Kena ada dinding, ada lantai, ada atap, ada tiang. Lepas tu kena ada tangga, kena ada simen, kena ada marble, kena ada mozaik, apa lagi? Kena ada bilik air, bilik tidur, bilik mandi, bilik makan, bilik ruang tamu. Barulah awak boleh survive dalam rumah tu. Sama juga. Okay? Kita kena bergantung, bekerjasama sesama sendiri. Maksudnya kita tak boleh bergaduh. We cannot fight each other. Kita kena be friends with everyone Muslim. Sufi kena kawan dengan Ikhwan, kena kawan dengan Rashad. Kena kawan juga dengan girls. Bukan pegang ya, kena kawan. Barulah kuat. Ikatan tu kuat, relationship tu strong. Sekejap, I want to admit your friends Afiq, Fudan and Tia. Alright, now the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then claps his hand with the fingers interlaced. Ni macam ni. Barulah kuat. Kalau awak pegang macam ni, orang nak buka tangan awak pun susah. Cuba awak buat macam ni kan. Cuba awak tarik. Boleh ke awak tarik tangan awak suka hati? Tak boleh. Orang nak tarik pun tak boleh. Dia kuat macam ni. Ni maksudnya. Ini maksudnya analogi yang Rasulullah bagilah. Bila kita pegang macam ni, tak kuat, boleh terputus. Bila pegang macam ni pun tak kuat, boleh terputus. Pegang macam ni pun tak kuat, boleh terputus. When you do this is very strong. Ni maksudnya susah awak nak keluar. Macam tu. Alright. So you need to be as strong as this one. Like with your friends. Itu maksud Rasulullah. Who is the narrator of the hadith? Siapa yang cerita hadis ni? Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Ya Allah, teacher nak sebut. Nama dia panjang lagi. Abu Musa Abdullah. Tapi kita pendekkan. We make it shorten. Abu Musa Al-Ash'ari. Sorry. He's from Yaman. Tapi in English memang sebut macam ni, Yemen. Dia sebut Yaman. Companion of Rasulullah, sahabat Rasulullah juga. He converted to Islam dekat Mekah prior hijrah. Dia pergi hijrah, lepas tu dia converted to Islam, and then dia balik, return back to Yaman to spread dakwah. Maksudnya dia nak follow macam mana Rasulullah buat. Dia balik Yaman balik, dia nak dakwah dekat semua kaum-kaum di dekat sana. Alright. So lesson yang kita boleh belajar. What is the lesson that we can learn from this hadith is this one. Teacher nak Aisyah Zara lah. Aisyah Zara boleh baca tak? Can you read this English sentences? Right. Can, right? It is good. It is good to use simple examples such as the building to clarify, yes. The meaning and make it easy for us to
understand the lesson. Ni maksudnya penting lah. Simple example. Rasulullah juga guna simple example untuk kita faham. To make us understand that it is important to make a good relationship and cooperation with your friends. Untuk sesama Muslim ni kita kena bekerjasama. Kita tak boleh fight each other. Kita tak boleh gaduh-gaduh. Kita tak boleh nak cakap buruk. We cannot say bad things to another Muslim. Tak boleh. Awak tak boleh nak kutuk kawan awak. You cannot say bad things to your friends, to another Muslims. We need to be good relationship so that Islam ni akan jadi kukuh, kuat. Sama macam building. Sama kuat macam building. Kita nak jadi kuat macam building tu kena ada semua part. Jadi semua part kalau dalam Muslim tu nak cooperation tu semua each of Muslim kena cooperate to be close macam tu. Close macam ni. Bukan macam ni. Close macam ni. Alright, thank you so much Azara. Now we'll call Zarif Raikal to read the sentences please. Number 2, cooperation among Muslim. Zarif Raikal, are you there? Yes. Oh, okay. Second, Cooperation among Muslims. Strengthen Okay, good. Our faith. And make us very strong. Ya, betul. Maksud dia apa ni? Zarif Raikal faham tak? What is the meaning of the sentences? Cooperation among Muslims strengthen our faith and makes us very strong. Kerjasama terhadap sesama Muslim akan menguat lagi, akan mengukuhkan lagi iman kita ni. Ni dan menjadikan Islam semakin kuat. Tu maksud dia. Okay? And the third one, thank you. You, siapa tu? Tak dengar lah, siapa tu? Sufi. Kenapa Sufi? Emang tu apa? Emang tu sesama. Sesama. Dengar tak suara teacher? Teacher dengar tak dengar suara Sufi ni? Macam timbul, tenggelam timbul. Dengar? Oh, okay, dengar. Okay, Sufi, can you read the third sentences? We should always encourage sayang. Encourage. Yes, good. others to be supportive Yes. And helpful. okay, very good. So do you know what is the meaning of these sentences? Faham tak apa maksud ni? We should always maksudnya apa? Sufi. We should always. Selalu. We should always encourage. Menggalakkan sesama sendirilah, your friends, your parents, your siblings to be supportive, to be supporting and helpful. Sama saling bantu-membantu. That's why bila awak nampak, when you see someone minta sedekah ke, ataupun awak tahu someone tak makan lagi ke, so that's why sometimes be helpful. Maksudnya kita bagi makanan, kita sedekah duit. Tu maksudnya kita tolonglah each other. Okay? Kita encourage each other. Alright? So there are 3 lesson that you can learn from the hadith. It is okay. Next time, nanti your class lagi, you akan belajar lagi this hadith again and again and again. For today class, teacher emphasize sikit lah. Sebab first time kan? First time awak belajar this hadith. Next one, ICT vocab simple sahaja. Teacher nak recap balik this word, connect. Jangan salah sebut lagi, bukan connect, connect. Merge, maksud merge ni ialah combine. Connect means if you are not connected to the internet, awak memang satu, awak tak boleh nak buka Zoom. 2, awak tak boleh nak buka YouTube pun. 3, you cannot open Google langsung. If you open Google juga, dia akan tulis you are not connected to the internet. Please connect to your internet. Okay? That is the meanings of connect. And second one, merge and combine. Usually we are using this when you are creating a table. Selalunya awak guna merge and combine ni bila awak guna table. Daripada ingat itu teacher cakap daripada 2 column or 3 column or 2 row, 3 row, awak nak jadikan dia satu. Awak combinekan daripada banyak column tu jadi satu column. Itulah maksud dia. So teacher bukan nak ajar emphasize pun. Just nak kenalkan je. I just want to recap and introduce
this ICT vocab. Nanti bila tu Zai ke, siapa yang ajar awak ICT? Ustaz Zai ke teacher Syazwani? Teacher Syazwani. When teacher Syazwani ask you what is the ICT vocab you learn, you cakap lah, teacher ada 2 teacher, connect dengan merge. Nanti awak boleh explain lah what is connect, what is merge. That's it. So today we are going to learn about Surah An-Nisa. Okay, Surah An-Nisa. Terpadam pula. Surah An-Nisa first. We are learning Surah An-Nisa ayat 12 until 14 first, and then we will continue 15 to 19. So first of all, kita dengar. Sebelum tu, teacher nak recall balik. I want to recall. Wait first. I want to recall what is the surah. Last week kita belajar surah apa? Last week kita belajar surah apa? Lupa dah. Last week kita belajar surah apa? An-Nisa. Yeah, very good. Surah An-Nisa. Ayat berapa? Siapa ingat? Ayat berapa? 11. Ayat 13, no. 11. 11 betul. 11 almost. Sampai Very good. 7 sampai 11. Good job. Tahu tak apa maksud? Ingat tak lagi? What is the meaning of the surah yang kita baca panjang-panjang last week? Pasal apa? Pasal apa? Perempuan. Okay, woman pun boleh juga. Ada juga. Tapi last week kita ada emphasize pasal apa? Harta. Pandai. Good job. Harta apa? Harta apa nama dia? Harta anak yatim. Harta anak yatim. Very good. Ingatlah. Baguslah. Harta anak yatim. Anak yatim in English apa sayang? Orphan. Pandai. Bijaklah. Okay, next. Ataupun harta faraid. Ingat tak yang teacher sebut? Boys dia ada fraction dia, ada pecahan-pecahan dia lah harta yang dia dapat. Kalau his parents passed away, meninggal dunia, akan jatuh, harta tu akan jatuh kepada anak-anak lelaki dan perempuan. Okay, good job. Lagi apa lagi? How many surah? How many total of surah An-Nisa? Berapa total surah An-Nisa punya ayat? 100? 100. Pandainya. 176. Ingat lagi. Apa lagi kita panggil? Surah An-Nisa ni kita panggil dia surah terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Okay, selepas surah Al-Baqarah. Nama dia kalau dalam Al-Quran, nama surah panjang ni kita panggil nama ni. Kita gelarkan nama dia teacher takut salah jap. Teacher stop. Teacher tunjuk awak punya ni. Ni. That's why kat sini dia panggil ni. Awak nampak ni? Madaniyah. Pensel teacher mana? Madaniyah ni maksudnya adalah jenis-jenis surah panjang. Dia panggil surah Madaniyah. Surah first panjang surah Al-Baqarah, second panjang surah An-Nisa. Ada lagi 5 surah panjang. Teacher tak ingat. Lupa nama apa. Nanti teacher study balik. Alright? So kita dengar dulu. Teacher suka sangat ni. Ni kalau buka Al-Quran apps dekat YouTube ke kat mana-mana ke, I love to search him. Dia ni. Nama dia siapa ni? Siapa nama dia ni? Syekh Rashid Al-Afasi. Betul. Syekh Rashid Al-Afasi. Teacher suka sangat dia punya suara merdu. Okay, do you have any favourite ulama yang you suka dengar dia baca? Ada tak mana-mana favourite yang you suka selain Mishari? Selain Mishari, ada lagi tak? Tak ada. Tak ada? Muzammil pun sedap juga. Bila baca Al-Quran, Muzammil. Cuba awak type, Muzammil. Sedap juga dia baca Al-Quran. Ya, Sufi, ada apa? Ni apa kat dalam penayah ni apa dalam Al-Quran ayat tu ada dia tulis Mishari. Oh, yelah. Teacher suka sangat Mishari ni. Kalau dia mengaji tu memang sedap. Sedap sangat. This is one of my favourite ulama lah kalau recite. Kalau mengaji. Sedap je dengar suara dia. Okay, kita tutup ni. Kita dengar dulu dia mengaji. Alright, surah An-Nisa ayat 12 ayat to 14. Awak boleh dengar sound tak? Tak. Okay, kejap. Kejap ya. Okay. Again. Saya bagi balik.
Walakum. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد Dengar kan? Dengar. Okay, good. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصى. Tengok tadi nampak tanda-tanda ni. Bila awak tengok, when you recite Al-Quran nanti later, awak nampak tanda-tanda ni, nampak tanda ni Dia kena jin berhenti. kecil. Dia Berhenti ataupun sebaiknya teruskan. berhentilah. Sebaiknya berhenti. Tengok tadi Syekh Mishari dia berhenti kan? Dia berhenti lepas tu dia sambung. Dia berhenti disambung. Awak tengok macam cara dia baca. Ni orang ulama-ulama baca sedap lah. Perfect lah. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها. Ni tanwin temuta ni dengung sikit lah juga. Okay. أو دين وإن كان Tanda ni pun boleh berhenti juga. Sebaiknya berhenti. Ada lam panjang ni. Okay. رجل يورث Tanwin كلالة jumpa ya أو dengung. امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. Ni ada ombak ni pening panjang baca. Siyatan minallah. Stop. Wallahu alimun halim. Tanwin bertemu ha jangan dengung. Allah, stop. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sedap ni suara ya Allah. Okay, now we will listen. Kenapa bila dah habis tu dia ada kon kat situ? Kun tu maksudnya tanda tu lah. Tanda apa yang teacher guna. Teacher guna VLC kan? So dia tunjuk lah itu ikon VLC tu. Ya, semua orang ada video macam tu. Ya betul. Ikon. Saja terus ada kon. Ya memang pun. Itu maksudnya kita guna media player VLC. Ada yang guna lain. Macam tu. Okay, ni teacher sambung balik. Tadi teacher kata surah 12 until 14 kan? Panjang. So, ni kita sambung 15 sampai 19. Teacher nak admit Asya Nabila kejap. Alright. So, you may. Wallati ya'di. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Okey, kalau awak nampak ni, lam ni, awak boleh sambung ataupun boleh berhenti. Tapi Syekh Mishari ni dia berhenti. Boleh juga. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن. Awak nampak tanda yang macam coek sikit. Ini maksudnya panjang sikit lah. Baca 2 harakat. Yang main laju je. Contohnya macam fil buyuti hatta laju je. Fil buyuti hatta. Macam tu panjang sikit. Yatawaffahunnal mautu. Macam tu. Yang main laju je baca. Maut. Disambung balik. Sebab dia berhenti tadi. الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. Nampak ni? Ada tanda macam ombak tu kan? Nampak? Syekh Kena Mishari baca panjang. panjang. Ya, kena baca panjang. Jangan main baca je. Awak kena faham Al-Quran, dia ada banyak tanda-tanda. Kena belajar lagi lah tajwid, macam makhraj. بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bila dah stop kat sini, awak nampak stop. Contohnya sebutannya macam ni. Kathiro. Awak tak payahlah sebut kathiron. Matikanlah. Kathiro. Sama juga macam ni. Hakimah. Tak payahlah sebut hakiman. Hakimah. Ha dengan ha. Ni ha simpul. Ha. Dia beza sikit. Okay. Macam ni. Kana tawwabar rahima. Tak payahlah sebut rahiman. Sebab dia dah stop kat sini. Dah sambung ayat baru. Okay. Macam ni. Azaban alima. Ni yang sebut azaban aliman. Soalah. Alima. Berhentikan. Okay. Stopkan dekat situ. Alright. So kita dah dengar dah Syekh Mishari punya bacaan yang merdu. Lunak merdu. Okay, ayat An-Nisa ayat 12 sampai 19 lah. 12, 14. Lepas tu 15 sampai mana 12? 12. Alright. Panjang. Ayat dia panjang. 12. Okay. So, here teacher share balik. Sekarang kita tengok apa maksud. Itu kita dah belajar pasal harta faraid. Harta anak yatim jangan usik. So, kita tengok apa maksudnya ni. Okay. Saya baca dulu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad fa in kana lahunna waladun fal humur rubu'u mimma tarakna. Siapa tak nampak lah dia punya tulisan dia. Tulisan Arab dia ni. Takut salah baca. Okay, tak apalah. Teacher nak kejap stop share kejap. Teacher nak kecilkan sikit dia punya, nak kecilkan zoom. Okay. Sebab dia panjang. Right, wait first. Tada. Okay, kita tengok ni ayat ni. Ayat 12 ni tadi kita dah dengar dah. Mishari baca sedap kan? Alright.
Seterus maksud saja dan kamu dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Okey, teacher nak bagi tahu awak, description untuk ayat 12 ni adalah cerita tentang dia sambungan daripada cerita harta faraid yang kita dah belajar last week. Harta faraid ni macam teacher pernah sebut, dia panjang tau. Dia panjang. Cerita ni pasal harta faraid ni panjang sangat, complicated. Kalau teacher cerita nanti makin complicated, nanti apa tu teacher pening. Sebab teacher pun kadang-kadang pening pasal harta faraid ni. Dia kena study betul-betul. Dalam ni dia dah bagi tahu dah. Contoh tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu berboleh 1/4. Ni tengoklah anak tu lelaki ke perempuan. Kalau kamu tidak mempunyai anak, tengok, dan bagi mereka dijatuh kepada harta tu boleh jatuh kepada isteri. Contoh kalau suami meninggal lah, isteri dengan anak-anak. Macam tu. Sorry, teacher terdistracted sekejap. Okay, nampak ni. Kalau pula mereka saudara-saudara seibu yang lebih seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3. Sama banyak dengan lelaki dan perempuan. Ni kena study lagi ni harta faraid ni. Teacher pun sebenarnya complicated nak explain. Takut salah explain. Macam tu. Okay. Next, segala hukum yang disebut adalah batas-batas syariat Allah. Kita orang Islam, kita kena ikutlah pembahagian harta faraid. Sebab itu Allah yang suruh. Saya nak admit Alia Arisa. Okay. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Nanti dalam syurga ada macam-macam benda yang kita tak boleh imagine. Contohnya syurga, benda-benda yang indah lah. Apa je awak minta dalam syurga tu automatically akan dapat on the spot. Tak payah tunggu. Contohlah sekarang kan, awak nak beli something, beli PS5 ke, beli iPad ke, for example lah. Sekarang awak kena tunggu kan, sebab you need to ask permission for your parents kan. Tapi nanti dekat syurga, contoh teacher bagi analogi. Contoh, nanti kalau kat syurga, awak minta je, pap terus dapat. Pap terus dapat. Terus dapat. On the spot. Tuhan bagi. Sebab itulah syurga tu mahal. Sebab itulah teacher pesan banyak kali, kita dari sekarang ni kena rajin-rajin kumpul pahala untuk masuk ni. Untuk masuk ni. Syurga ni bukan murah ya. Bukan sesuka hati je boleh masuk. Macam tu. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya. Maksudnya ialah kalau nanti ada masalah macam family ke apa kan, tak ikut betul-betul harta faraid punya perincian tu, maksudnya dia tak ikut, tak follow apa yang Allah suruh tu. Tengok apa dia cakap ni. Maksudnya dia ambil bahagian yang tidak adil lah. Harta faraid tu sebenarnya Allah susun untuk bagi adil. Setiap orang rasa apa yang sepatutnya. Bukannya tak fair. Macam tu. So dia akan masuklah ke dalam neraka. Nak ke? Terpecik lighter pun dah panas. Ni kan masuk neraka. Hiduplah. Okay, next. Ayat 15. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji zina di antara perempuan-perempuan kamu. Ni lagi satu. Ni cerita pasal perempuan pula. Tadi cerita pasal harta. Ni cerita pasal perempuan. Okay, woman. This one. Ni maksudnya sesiapa yang membuat perang benda-benda yang melampaui batas lah. Melakukan dosa. Kalau sesiapa yang kamu nampak buat something yang tak elok ni, kena cari saksi. Tu sebabnya kalau kita apa-apa sahajalah benda, for example awak tuduh someone mencuri. Apa-apalah mencuri ke, dia buat benda tak elok ke, kena ada saksi. Bukan main suka-suka hati awak tuduh dia. Kalau awak tuduh suka hati, tanpa saksi, tanpa bukti, awak kira macam menfitnah dia. Menfitnah pun dosa juga. Apa dia? Saksi tu apa? Saksi ni macam orang lain. Orang lain yang boleh mengiyakan apa awak cakap. Contoh teacher bagi explanation. Awak nampak, contoh Sufi nampak Amir Ikhwan. Contoh, teacher bagi contoh. Contoh saja, bukan betul-betul. Sufi kata, teacher, saya nampak Amir Ikhwan tadi dia ambil, contoh. Dia ambil duit Zarif Raikal. Contoh. Sufi cakap Amir Ikhwan ambil duit Zarif Raikal. Lepas tu teacher tanya, ada saksi ke? Maksud saksi tu ada sesiapa yang nampak tak? Ada orang ke yang nampak? Betul ke ada orang nampak? Siapa yang nampak? Kalau Sufi kata,
Tak adalah teacher, tapi saya nampak. Siapa nampak? Awak seorang je? Orang lain? Tu saksi tu maksudnya ada orang lain. Ada orang lain. Nak 4 pula tu. Kena ada orang lain yang boleh cakap, ya teacher saya nampak. Ya teacher saya nampak. Ya teacher saya nampak. Cukup 4 orang maksudnya betul lah memang Amin ambil. Tapi kalau tak boleh tuduh Amin sesuka hati. Yang tu macam itulah saksi tu. Faham Sufi? Saksi ni macam kalau dalam mahkamah kan orang duk berlawan-lawan dalam mahkamah tu nak panggil saksi ni macam orang yang boleh bagi tahu ya betul saya nampak. Ya betul saya mengiyakan apa dia cakap. Macam tu. Nanti awak besar nanti belajar pasal lawyer. Lawyer contohnya orang salah, orang baik kan. Dia nak defend orang salah, orang baik tu dia kena ada saksi lah. Macam tu. Yang boleh membantu dia menyokong dia punya cases. Okay, next. Dan mana-mana ni ayat ke-16. Betul lah. Wallazina ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kanat tawwabar rahima. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji ini. Ni cerita pasal Nila tadi lah. Dosa yang dibuat ni. Alright. Dia kenalah memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Kalau awak buat dosa macam mana sekalipun, minta ampunlah kepada Allah kerana Allah Maha terima taubat. Allah baik. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Nampak? Rasulullah pada Allah akan sentiasa mengampunkan kalau kita betul-betul bertaubat. Hanya ada beberapa dosa saja yang katanya tidak diampunkan Allah, iaitu dosa syirik. Mensyirikkan Allah, tu dosa yang berat lah. Sangat berat. Mensyirikkan Allah ni maksudnya dia tidak percaya Allah, dia percaya benda lain selain Allah. For example, awak worship, awak percaya pokok tu Tuhan ataupun binatang tu Tuhan. Awak mempercayai benda lain selain Allah. Tu tak boleh. Tu maksud awak mensyirikkan ataupun pergi jumpa bomoh, buat sihir ke apa, tak boleh. Itu cannot. Itu biasanya kalau dikatakanlah dosa yang sangat berat yang Allah tidak terima. Tapi kita tak tahu kan. Mungkin Allah terima tapi dikatakan banyak ulama Allah tidak terima. Okay. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan sehingga salah seorang daripada mereka hampir mati. Kalau dah nak nazak, ni maksudnya ayat kalau semua orang tu nazak. Nazak tu maksudnya dia dah nak mati dah. Sikit lagi nak mati dah, nyawa-nyawa ikan. Baru dia nak bertaubat, Allah tak terima ya. Sebab itulah kita kena bertaubat masa kita sihat. Okay. Dan seterusnya, ni ayat 19 panjang. Ayat surah ni panjang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan jalan paksaan. Ni maksudnya kita tidak bolehlah memaksa perempuan. Macam itulah isteri-isteri. Yang ni lebih kepada alam perkahwinan lah ni. Kita teacher cerita overall je, tak perlulah in detail. Sebab awak pun kena kahwin lagi. Tapi cerita in detail. Okay. Sedangkan Allah hendak menjadikan apa yang benci itu kebaikan banyak untuk kamu. Alright. So habis kat situ. Okay. Overall surah ayat 14 sampai 19 tadi pasal apa? Pasal perempuan, a bit pasal harta, pasal melakukan dosa dan bertaubat. Itu maksud dia. So next, kita nak share balik Al-Quran tadilah. Sebab Al-Quran tadi lebih clear dia punya tulisan compare dengan web. Okay. Sekejap ya. Teacher nak panggil someone untuk baca. Mana Zoom teacher tadi hilang? Okay, this one. Share. Okay. I want to call someone. Can we have here Sufi? Sufi baca dulu ayat. Okay. Teacher nak Sufi baca ayat 12. Wih, panjang ni. Tak apa. Sufi baca dulu, nanti teacher stopkan Sufi. Baca dari sini. Walakum nisfu ma. Bismillahirrahmanirrahim. Try Sufi. Bismillahirrahmanirrahim.
walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna Walad. Okay. Fa'in. fa in kana Ka panjang sayang. Fa'in kana. fa in kana lahunna waladun Dung. Dengung. Dung falah. falakum Rubu'un. Mimma. mimma Tarok. Macam tadi Syamisari dia tak sebut na ni. Tarok. Macam tu je. Tarok. Dia macam bunyi macam ni. Tarok. Okay. Stop kat situ. Sufi. Kita sambung Zarif Raikal. Mimba adis. Continue. Zarif Raikal. Mimba. di wasiyatin yusina biha audain Very good. walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Very good. Okay, thanks. Zarif Raikal. Fida. Mim. Try Fida. Mim. Min ba'di Wasiyati. Wasiyatin. Mana tadi? Tusuna. Biha. Dain. Audain. Okay, good. Next. Wa in kana. Mana wa in kana rajulun wa in kana roh rasu rasu kala latan awim ra'atu walad walahu. Alright, thank you. Next, I will call another person. Hafi Anaki. Hafi Anaki, are you there? Yes. Can you recite this? Ahun. Boleh? Au. Ahun au Tum falikulli wahidim min huma. Boleh baca tak? Awak boleh baca tak ni? Tak boleh sambung sendiri ke? Tak boleh? Memang tak boleh? Teacher tanya ni Hafiz Anaki. Tak boleh Min humas sudus. Okay. Thank you. Aisyah Nabila. Fa'in kanu. Aisyah Nabila. Fa'in kanu. Aksaro. Min zalika. Fahum. Syuraka. Ufis sulub. Ufis sulus.
Fisulu. Okay, thank you. Aisyah Zara. Yes. Go. Aisyah Zara, are you there? Ami Ikhwan, continue. Mim ba'di. Min ba'di wasiyati Wasiyati. wasiyati You. son Yuso. Bi. soniha au daini ghaira muda Mudor. Boleh stop. Stop dah. Boleh stop kat sini. Okay. Wasiyah. siyatim Tam. Wasiyatam. wasiyatam Minal. minallahi Minallah. Boleh stop. Okay. Wallahu. wallahu alimun halim. Alimun halim. Very good. Next. Amni. Boleh Amni? Sini. Tilka. Tilka hududullahi Stop kat sini tadi. Teacher sebut stop kan? Tilka hududullah. Baca macam tu. Sambung. Wa may yuti. wa man yuti Ti'i. Rasul. wa rasulahu Lahu. Okay. Yudkhil. yudkhil Tit. Taj. tajri Min. Tah. min tihal An. anha Kho. khalidina fiha Fiha. Okay, thank you so much. Next, kita panggil Aizayat. Aizayat continue. Wadhalikal fawzul azim. Continue. Wadha. wazalikal Fawzul. fawzul azim. Okay. Ni. Wa may. wa may Ya. ya'siya La. Ho. laha Rasul. lahu wa yata'ad da hudu Dah. dahu Yud. kilhu narun lidan fiha Wala. walahu Ada. adabum muhin. Very good. Excellent. Now, we continue. Thank you so much, Aizayat. Now, kita continue 15 to 19. Ni nak panggil Iris, Alisha, Zulaika. يأتينا Okay. Iris, Alisha, Zulaika. Wallati. Walati Tak. Ya, sorry. Ya. Nal. tina Hisha. hisha Hisha. Ta. hisha Ta. ta Min. min Nisa. Nisa. za I. Kum. Fas. Tash. Hidu. Alaihinna. Arba'atam. Min.
Min. Min. Min. Kap mim mati depan. Min apa ni? Ni apa ni? Minkum. Minkum. Alright, thank you so much. Next, I will call Cinta. Continue. Fa'in. Fa'in syahidi fa'an siku kulli nafsin bayu Bu. bunuh lihat ta yatawaf Yatawaffahunal. yatawaffahunnal mautu au Yaj. Allah Lahun. Alright, thank you so much, Cinta. Next, I will call Jeffrey. Rafael. Walladzina salah. Walladzani. 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 Wallazani Ya, tinya. Ya, tiya. ya dia Niha. niha Niha. niha Minkum. mimkun Kum. hum Fa'azuhuma. fa'umzu Fa'azuhuma. fa'uzu Fa'azuhuma. tu dulu Zuhuma. zuhuma Okay. Fa'in tabah. fa'in taha Tabah. tabah Okay. Wa aslaha. wa aslah Ha. ha Fa'aridu. fa'aridu Anhuma. anhuma Innallaha. hinnahuma Innallaha. innaroha Kana. kana Tawwabar rahima. tarohabi Tawwaba. tawaba Barrahima. Barrahima. rahima Okay, thank you so much, Zafri Raika. Now I will call Abu Bakar Aish. Ni sambung ayat 16. Innamat taubah. innamat taubat Tuhan Allah. Allah lillahi Lilladzina. zina ya maluna Latin. Summa. na min Qarib. Faulaika. Yatubu. Allah. Alaihim. Stop. Alaihim. Okay. Wakana. Baru sambung. Wakana Allah. Hu. Aliman. Haki. Ma. Stop sebab ni dia dah sambung stop ayat. Okay.
aliman hakima. Thank you so much Abu Bakar. Betul Abu Bakar. Dayana, next. Walaisatit. Boleh baca Dayana? Tak. Walaisatit Walaisati taubatu. Taubatu. taubatu Lilladzina lillazina ya'malunas ya'malunas sayyiati sayyiati hatta hatta idza hadara la iza hadara ahada ahada umul maut. hukumma Okay, thank you so much. Halia, Arisa, boleh sambung baca tak daripada humul mautah? Try. Humul mautah. Mautu, sorry. Mautu. Ni apa? Kau? Ini. 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 Tu betul. Ana walal ladzina yamutu nawahum kuffar. Okay, thank you so much. Now I will call Afiq Khairullah. Afiq. Ulaika. A'tad. Nalahum. Azaban. Alima. Okay, thank you. Next, Fudal. Ya ayyuhalladzina. Fudal? Fudal, you there? Ya ayyuhalladzina. Fudal, are you there? Fatnin. Yes. Okay. Fudal ke Fatnin? Fudal. Okay. Fudal. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhallazina Amanu. amanu La yahillu lakum. La yahillu lakum. ya yahillu lakum Very good. Antarithun. antarithun Nisa'ah. isa'a Tarhan. arhan. Okay, very good. Next. Rashad. Rashad, continue. Rashad ada kat situ tak? Oh, Rashad. Rashad. Ya. Okay, sambung. Wala ta'dulu Wala ta'dulu kunna kunna li litazhabu bima hunna illa an ayya di nabi isyatin isyatim. bayyinah Okay. wa'ashiru Kunna bil ma'ruf. Okay, thank you. Next, last one. Tia.
Tia last one, Tia. Fa'in karih. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا Syai'an wa yaj'al. Wa yaj'al. ويجعل الله فيه خيرا Kathir. كثيرا. Kathira. Alright, thank you so much. Sadaqallahul Azim. So last one, I want to ask you, what is the surah that we learned this today? Zarifah guys. An-Nisa. Ayat berapa? 12 until? 12 until 11. Berapa? 12 sampai berapa tadi kita baca? Punya panjang seorang-seorang dapat baca tadi. 12 until? 19. Weh, banyaknya. Sfida. 12 sampai 19 je kita belajar hari ni. 12 sampai ayat 12 sampai 19. Okey, ayat tu maksudnya apa? Ada cerita pasal harta faraid, ada cerita pasal taubat, kan? Jangan buat dosa dan sebagainya. Alright. Apa benefit baca surah ni sebenarnya? Kenapa kita dituntut untuk membaca? Kenapa kita dituntut membaca Al-Quran? Why? Sebab nak masuk syurga. Ya, betul. Sebab nak masuk syurga, sebab nak bersihkan hati, sebab tak nak hati kotor, nak jadi orang yang baik. Baik dalam hati. Okay? So next week next Thursday, we are still learning about surah An-Nisa sebab surah ni panjang sangat. Kita akan Surah Al-Imran dah habis kan, teacher? Sudah habis dah. Okay? Kita baca surah Al-Imran pun panjang tau. Tapi surah ni sangat panjang lagi lah. Okay? So Sophie, as usual, last class. Doa. Sophie, tidur ke tu? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. I see you next Thursday. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.